Bismillah. Setiap daripada kita mesti pernah buat dosa dan maksiat. Tak ada yang terkecuali pun. Dan bukan setakat tu je, kita mungkin ada tendensi ataupun kecenderungan untuk ulang dan ulang maksiat yang kita buat. Tapi pernah tak kita terfikir, setiap maksiat yang kita buat tu mesti akan ada kesan sampingan dia. Dan dalam dunia ni, kita kena faham, apabila berlaku sesuatu, dia akan ada satu perkara yang kita sebut sebagai cause and effect, sebab dan akibat. Sama juga macam dosa dan maksiat. Dia ada dua ciri maksiat yang paling penting. Yang pertama, dia ada punca dia. Dan yang kedua, dia pasti akan memberi kesan. Pasti. Dan kesan ni tak kisah sama ada kesan di dunia ataupun di akhirat. Cuma pada kali ini saya akan kongsikan 10 kesan maksiat yang mungkin berlaku, dan dia adalah kesan yang secara umum dan boleh jadi pernah terjadi pada diri kita sendiri. Untuk apa saya kongsikan? Supaya bila kita dengar 10 kesan ni, moga-moga dia menjadi satu muhasabah dan kekuatan untuk kita tinggalkan maksiat yang telah kita buat. Baik. Antara kesan yang pertama adalah maksiat ni boleh merosakkan potensi diri kita. Antara kesan maksiat yang paling besar adalah dia akan menghancurkan ataupun merosakkan potensi diri kita hari demi hari. Ini bukan satu andaian kosong. Ini telah berlaku sejak daripada zaman Nabi SAW dan juga zaman para sahabat. Antaranya adalah ketika zaman Saidina Umar. Masa ketika Saidina Umar hantar sahabat pergi perang, Saidina Umar radhiyallahu anhu pernah hantar satu surat kepada seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam surat tu, dia hantar satu surat ketika perang Qadisiyah. Dalam surat tu, antara benda yang ditekankan oleh Saidina Umar adalah disebutkan, amma ba'du, sesungguhnya aku memerintahkan kepada kamu wahai Sa'ad dan juga kepada mereka yang bersama kamu supaya bertakwa kepada Allah dan dalam apa juga keadaan, kerana sesungguhnya bertakwa kepada Allah itu adalah sebaik-baik persiapan untuk mengalahkan pihak musuh. Aku juga memerintahkan kepada kamu yang bersama-sama kamu supaya menjauhkan diri daripada maksiat, kerana sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh tentera Islam lebih aku takuti daripada musuh-musuh Islam. Ke hujung surat tu, Saidina Umar menekankan bahawa maka jika amalan serta tingkah laku kita sama dengan pihak musuh dalam melakukan maksiat, nescaya kelebihan kekuatan dan kemenangan akan menyebelahi pihak musuh. Bermaksud, maksiat ni dalam perang pun maksiat boleh menyebabkan orang Islam kalah. Para sahabat kalah. Sahabat yang dijanjikan syurga, bila buat maksiat, perang pun boleh kalah. Apatah lagi kita kalau yang jaga amalan yang tak sehebat sahabat buat maksiat. Lagilah kita boleh merosak macam-macam potensi dan membantutkan kita punya urusan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesan maksiat adalah banyak kerja kita tak akan menjadi. Maksiat ni dia akan buatkan segala tanggungjawab dan kerja kita jadi terbengkalai. Bahkan sebahagian besarnya langsung tak menjadi pun. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taha ayat 124 yang bermaksud, dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maksudnya bila kita banyak buat maksiat, Allah akan membuatkan kita rasa sempit dan tertekan. Kemudian yang ketiga, akan ditarik keberkatan rezeki. Maksiat ni akan menyebabkan rezeki kita akan terasa sempit. Ini berdasarkan sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, seorang hamba dicegah daripada rezeki akibat dosa dan perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad. So, maksiat ni akan buatkan rezeki kita hilang keberkatan. Rezeki ni boleh jadi bukan setakat duit, bahkan boleh jadi makanan, minuman, kerja harian dan apa-apa yang memberi manfaat pada kita. Yang keempat, kesan maksiat yang keempat adalah ilmu susah nak masuk ke dalam hati. Pernah tak kita tertanya, kenapa bila kita belajar kita susah nak faham? Kenapa kita suka nak faham suatu ilmu? Ini disebabkan, salah satu sebabnya kerana maksiat. Kata Imam Malik rahimahumullah, aku melihat Allah telah menyiratkan dan memberikan cahaya di hatimu. Wahai anakku, janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Yang kelima, kesan maksiat yang kelima adalah akan ditarik keberkatan masa. Masa kita pun akan menjadi tidak berkat sebab kita penuhi dengan aktiviti-aktiviti maksiat. Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim pernah menyebut, sungguh maksiat itu adalah sebab hilangnya keberkatan rezeki dan waktu. Maksiat itu akan menarik keberkatan waktu itu.
Kemudian yang keenam, maksiat ni akan membuatkan kita rasa seronok dan ketagih. Kita akan berada dalam satu loophole yang mana kita susah nak keluar daripada maksiat tu. Semakin kita buat, semakin kita terperangkap dan semakin kita ketagih dan semakin kita rasa seronok. Dia umpama kita sedang dan mabuk dan dilusi, hingga merasakan bahawa kenikmatan yang sebenar adalah dengan maksiat. Imam Ibn Qayyim pernah menyebut, jika sudah seperti itu, hati kita akan melihat maksiat begitu indah, tidak ada keburukan sama sekali. Kemudian yang ketujuh, kesan maksiat akan membuatkan jiwa kita merasa resah. Seperti yang kita maklum, dosa ni akan membuatkan kita rasa resah dan gelisah. Bila seseorang terperangkap dengan maksiat, secara tak langsung hati kita makin lama makin gelisah. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, mintalah fatwa dengan jiwamu, mintalah fatwa daripada hatimu. Dan baginda ulang perkara ni sebanyak 3 kali. Baginda sebut, kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan mententeramkan hati, manakala keburukan ataupun dosa selalu menggelisahkan jiwa dan menggoncangkan hati. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-8, maksiat ni akan membuatkan kita rasa suka untuk mencarut. Ramai orang kata, biar mulut jahat asalkan hati baik. Sebenarnya tak betul. Sebenarnya bila kita banyak mulut kita jahat, sebenarnya dia melambangkan hati kita ada masalah, hati kita ada penyakit. Sebab tu orang yang selalu bermaksiat, antara kesan dia adalah dia suka mencarut. Ini antara bukti yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Tidak lurus iman seseorang hamba itu sehinggalah hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sehingga lurus lidahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-9, kita akan terasa berat untuk melaksanakan solat subuh dan isyak. Maksiat ni akan membuatkan kita rasa susah untuk solat subuh dan isyak, sebab kita terperangkap. Dan bahkan mungkin ada sebahagian orang melengah-lengahkan solat subuh dan solat isyak secara berjemaah. Ini adalah satu perkara yang berat dan penting, dan bahaya kalau kita ambil ringan. Sebab Nabi SAW pernah memberi amaran tentang sifat orang munafik. Nabi SAW menyebut, solat yang paling berat untuk dilaksanakan oleh orang munafik adalah solat isyak dan solat fajar, iaitu solat subuh. Hadis riwayat Ibn Majah. Dan kesan yang ke-10 dan terakhir adalah, maksiat ni akan menyebabkan tumbuhnya maksiat yang lain. Dia akan berantai. Maksiat ni akan berantai, dia akan tumbuhkan maksiat yang lain. Dan bila kita ketagih satu maksiat, kita akan buat maksiat yang lain. Bila kita ketagih maksiat A, kita akan buat maksiat B, dan berterusan. Benda ni telah dibuktikan dan telah disebut oleh para ulama sejak dulu lagi. Antaranya salah seorang ulama salaf menyebut, jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka hal tersebut akan mendorongnya untuk melakukan kebaikan yang lain, dan seterusnya. Tetapi jika seorang hamba melakukan keburukan, maka dia pun akan cenderung untuk melakukan keburukan yang lain, sehingga keburukan itu menjadi kebiasaan bagi pelakunya. Jadi ini antara 10 kesan maksiat yang sekiranya kita ambil ringan dan sekiranya kita tak ambil perhatian perkara ni, lama-kelamaan kita akan terperangkap dan kita makin susah nak tinggalkan. Moga 10 kesan ni kita dengar dan kita rasa kita ambil iktibar dan kita muhasabah diri, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk kita tinggalkan maksiat-maksiat yang kita buat. Wallahu a'lam. Allah